Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersua dalam perkongsian santai sambungan daripada siri yang pertama dulu, iaitu tentang iman. Ya, iman sebagaimana yang diperkatakan, ya, percaya dalam hati, takrir dengan lisan, kita berikrar dengan lisan, dan kita melakukannya, kita buktikannya dengan anggota tubuh badan, anggota tubuh badan. Wa tasdiq bil qalbi wa takrir bil lisan wal amal bil jawarih. Baik, sedikit huraian dari itu, sambungan daripada yang lalu. Iman itu kita percaya dalam hati. Kita percaya, lepas tu kita ikrar, kita buat. Kalau percaya saja, tidak ikrar, tidak buat, tak menjadi, kan? Kalau percaya, ikrar dan tak buat juga tak menjadi. Ini sebagai contoh. Seorang tu dia dah percaya dan dah beriman kepada Allah, dan dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah, tetapi tidak melaksanakan tuntutan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kedudukannya? Dia percaya dan dia ikrar dan dia tak sembahyang. Okay? Dia tidak sembahyang tu dalam erti kata dia bukan menolak kewajipan. Dia tak sembahyang je, dia tak sembahyang, malaslah, kan? Tidak utamakan sembahyang. Jadi kedudukannya adalah mukmin, dia masih beriman, tetapi imannya, keadaannya mukmin yang asi, mukmin yang ingkar, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham gitu. Jadi kedudukannya bagaimana imannya? Adakah sempurna, adakah tak sempurna, ataupun adakah tak diterima? Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, imannya masih ada, masih beriman, tetapi termasuk dalam golongan mukmin yang asi, mukmin yang derhaka, mukmin yang ingkar. Imannya bagaimana? Imannya tidak sempurna. Ya, imannya tidak sempurna. Kalau bagi golongan Mu'tazilah, satu golongan lain dikata tidak beriman. Kita imannya tak sempurna. Jadi marilah sama-sama kita menjaga kerja buat kita, tingkah laku kita, mengikut, melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana bagi contoh tadi solat. Ya. Baik, seterusnya, iman ni dia ada 3 golongan. Satu golongan yang imannya sentiasa bertambah dan tidak berkurang. Siapa orangnya? Imannya sentiasa bertambah, tak pernah pun berkurang. Ini adalah daripada dalam kalangan golongan para nabi dan para rasul. Jadi mereka itu Allah Ta'ala jaga, dan inilah sebagai contoh teladan yang kita kena ikuti. Yang kedua, golongan yang iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini adalah dalam kalangan golongan malaikat. Malaikat sentiasa patuh dan taat dengan perintah Allah. Dan dia berbeza dengan kita manusia dan juga dengan Rasulullah. Jadi kita ni manusia ni termasuk dalam golongan imannya boleh bertambah, imannya boleh berkurang. Hati-hati tu. Iman kita boleh bertambah dan boleh berkurang. Jadi kita naklah kena sentiasa berfikir, sentiasa berusaha supaya iman kita sentiasa bertambah. Iman kita sentiasa bertambah dan tidak berkurang. Jadi kalau umpamanya kita tak ambil berat tentang perkara ini, dan kita menjalani kehidupan biasa-biasa je, tak pernah fikir, tak pernah ambil tahu, jadi kita selalu kena ingatkanlah kepada diri kita, kepada anak-anak kita, bagaimana caranya untuk menambah iman. Secara umumnya, yang paling pokok sekali ialah belajar. Hadirkan diri dalam majlis ilmu. Jangan kata rasakan, aku dah belajar sekolah dulu, dah tahu dah. No. Tak cukup. Sebab iman kita
sentiasa, sebab kita kena sentiasa perbaharui ilmu, perbaharui pengetahuan. Walaupun sejak berkecil dulu kita dah belajar beriman, sampai sekarang pun beriman juga dalam bab ibadah. Masih kecil lagi dulu kita dah belajar bab taharah. Bila pergi ke masjid, orang baca kitab tengok bab taharah lagi. Yang kita katakan, Allah aku dah belajar dulu, dah cukup. No. Sedangkan ilmu agama ni ilmu sentiasa berkembang. Jadi pengetahuan kita kadang-kadang kita lupa. Jadi kena sentiasa perbaharui pengetahuan. Bila kita perbaharui pengetahuan, maka kita akan dapat memperbaharui iman kita. Barulah iman kita insya-Allah bertambah. Bila bertambahnya iman, bertambahnya amal soleh kita, jadi amal soleh kita sangat luas. Kita akan bincangkan selepas ini bagaimana cara untuk menambahkan iman. Jadi iman ini kita ambil satu dalil lah macam mana iman yang boleh bertambah. Ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan, tuliyat tilawah, alaihim kepada mereka, ayatuhu, mana ayat-ayat Quran ini kita bacakan, zadatuhum, maka bertambahlah imannya. Kita dengar saja. Orang membaca Quran, kita teliti, insya-Allah iman kita akan bertambah. Kita rasa seronok, rasa keyakinan kita kepada Allah, rasa mafhum daripada ayat yang kita dengar tu, insya-Allah akan membantu kita. Kita juga Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, adakah iman itu boleh bertambah dan berkurang? Rasulullah jawab, ya, iman itu boleh bertambah hingga melayakkan tuannya memasuki syurga, dan boleh berkurang hingga menyebabkan tuannya masuk neraka. Itulah akhirnya. Iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Dan Rasulullah SAW juga pernah ditanya, pernah bersabda, kalau ditimbangkanlah iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman semua umat Islam, lebih berat lagi iman Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merupakan satu tokoh yang kita kena betul-betul mengenalinya. Bayangkanlah iman dia, nak dibandingkan iman kita, nak bandingkan iman umat Islam yang lain, berat lagi imannya. Kalau nak dibandingkan. Jadi iman ini, kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar, dia buktikan dengan kepercayaan dia, dengan sehingga dia diberi gelaran as-siddiq, sentiasa membenarkan, terima apa yang Rasulullah sampai pada ketika itu. Sedangkan orang lain menafikannya, tak percaya dan sebagainya. Dia orang yang pertama percaya. Dan juga banyak lagi yang lain yang dia buktikan, membelanjakan sebahagian besar daripada hartanya kepada perjuangan Islam. Dan dia juga seorang yang kuat berzikir, zikir kepada Allah, sehingga kan dia nak masuk bilik air pun dia terpaksa letak sesuatu dalam mulut dia, jangan berzikir. Maknanya tabiat dia ataupun setiap saat dan ketika dia sentiasa berzikir kepada Allah. Kita bagaimana? Pokoknya kita dapat mengenali Sayyidina Abu Bakar ini yang merupakan imannya, yang merupakan kekuatannya dalam Islam memang terbukti. Jadi iman ini benda yang tak nampak di mata kasar. Tak nampak di mata kasar. Kita tak boleh nak ukur, nak tengok, aku hari ini beriman dah sekilo iman. Tak betul. Tak jadi. Cuma iman ni kita hanya boleh lihat dia melalui tanda-tanda. Tanda-tandanya di mana? Hati kita. Hati kita yang kita jaga, tidak kita menjaganya dengan sifat-sifat mahmudah, ikhlas, jujur, kan. Lisan kita bercakap, itu sebagai tanda lah kita bercakap benda yang baik. Terutamanya ketika usia kita dah lanjut ini. Bukan ketika lagi kita nak cakap benda yang
kosong, benda yang tak molek, benda yang sia-sia. Setelah tentulah kita bercakap benda yang baik-baik, kan? Lepas tu tingkah laku gitu juga. Jadi tingkah laku kita buatlah benda yang baik. Jadi ketiga-tiga ciri ni hendaklah kita lakukan secara serentak, secara seiring. Kalau kita beriman, percaya tapi tak cakap benda yang molek, tak buat benda yang baik yang disuruh, maka tidak menjadi. Kan? Itu saja yang dapat saya kongsi pada kali ini, insya-Allah. Pada siaran yang lain, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.